Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita akan tengok bab apa ni ya? Bab 6.3 iaitu graf fungsi sinus, cosinus dan juga tangent. Okey, standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama, kita nak melukis dan melakar graf fungsi trigonometri untuk y sama dengan a sin bx tambah c, ataupun y sama dengan a cos bx tambah c, dan ataupun y sama dengan a tan bx tambah c. Dan yang kedua, kita nak menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kaedah graf. Ini adalah pengetahuan sedia ada yang telah awak belajar dalam matematik tingkatan 5. Okay, ini adalah basic untuk graf y sama dengan sin x. So, graf sin x, okay, yang ni, yang cikgu letakkan kat atas ni. Okay, kemudian y sama dengan cos x, okay, bentuk dia macam ni, berbeza dengan sin. Dan yang terakhir adalah y sama dengan tan x. Dia ada asymptot dia kat sini kan. Dia ada asymptot dia kat sini. Okay, ada dua garis asymptot kat sini. Okay, so ini basic. Kena tahu sebab kalau tak tahu, kalau tak ingat, akan ada masalah untuk membuat graf-graf yang lebih advance lah. Okey, kita tengok ini contoh yang cikgu bagi. Kita nak recall je sebab ini awak dah belajar dalam matematik tingkatan 5. Okey, contoh dia y sama dengan 4 cos x. Okey, so cos, graf asal untuk cos macam ni. Okey, so kita tengok untuk kat sini kita ada perubahan A 4 dan B sama dengan 3. Okey, so 4 ni ialah amplitude graf. Amplitude maksud dia ialah tinggi graf tu. Maksudnya kalau daripada sini ke sini, okey ni tinggi ke sini ialah ni 1 lah, tinggi graf 1. Tapi kalau 4, so kat sini akan bertukar kepada 4. Manakala 3, okey cikgu dah letak cikgu dah tukar amplitude dia kepada 4. Okey, kemudian B, nilai B ialah kitaran graf. Maksudnya berapa kali pusingan graf tersebut. So contohnya kalau kat sini dia letak 3, maksudnya graf cos ni akan berputar, akan ada sebanyak 3 kali. Okay, so cikgu letak 3 kali, 1, 2 dan 3. Alright, so ini ialah graf untuk y sama dengan 4 cos 3x. Tapi belum selesai sebab kita tak letak lagi sudut dia. Sudut dia. Okay, so paling hujung 360. Okay, kemudian tengok mana kat tengah-tengah dia. Okay, kat tengah-tengah dia ialah 180. Okay, kemudian yang separuh pertama, tengah-tengah dia ialah 90. Okay, kemudian separuh yang kedua, tengah-tengah dia ialah 270. Okay, nilai sudut ni akan ikut kehendak soalan ni. Kalau soalan tu gunakan pi, maksudnya awak gantikanlah kat sini 2 pi, ni pi per 2 dan kat sini ialah 3 pi per 4. Okay, ini lagi salah satu contoh dalam buku teks matematik awak, muka surat 189. Okay, kat sini tadi slide sebelum ni adalah perubahan A dan B, dan kat sini ada perubahan C. Cikgu letakkan contoh untuk perubahan C, kat sini ada tambah 1. Okey, macam biasa apabila awak buat soalan, okey kita akan tengok dulu, okey kat sini amplitude dia 2. Kita akan selesaikan yang kat depan dulu. So amplitude 2, so kat sini cikgu letakkan 2. Okey, kemudian cos X, masih lagi cos X maksudnya ada 1 kat sini, bermaksud hanya ada 1 pusingan sahaja, 1 kitaran sahaja daripada graf asal. Okey, so kemudian awak tengok, okey, jangan terus settlekan tambah 1, okey letakkan dulu sudut dia, okey cikgu settlekan sudut dia, kemudian tambah 1 kat belakang ni, ini adalah translasi. Translasi tu maksudnya pergerakan dia ke atas untuk tambah positif ataupun ke bawah untuk tolak ataupun negatif. Okay, sebab dia tambah 1, maksudnya graf tu bergerak ke atas sebanyak 1. Okay, so cikgu letakkan graf tu bergerak 1 unit ke atas, yang berwarna biru. Okay, so itu adalah perubahan C, iaitu translasi pergerakan graf ke atas ataupun ke bawah.
Okay, seterusnya kita nak tengok graf negatif. Okey, untuk graf negatif ni adalah perkara baru. Okay, contoh yang pertama cikgu bagi y sama dengan 3 sin 2x. Okey, 3 sin 2x macam biasa 3 adalah untuk amplitude. So cikgu tukarkan amplitude dia 3. Sin 2x bermaksud graf sin. Okey, graf sin, ingat sin ada naik, turun. Adalah berulang sebanyak 2 kali. So 1, okey 2. Okey, kemudian cikgu lengkapkanlah dia punya sudut. Okey, so ini adalah graf untuk 3 sin 2x. Okey, sebelah sini cikgu tukar soalan, cikgu letakkan negatif 3 sin 2x. Okey, so cikgu letakkan negatif kat depan. Okey, apakah yang akan berlaku kalau graf ni ada negatif? Okey, amplitude dia tak akan berubah. Amplitude 3 tak akan berubah, masih lagi sama. Putaran dia pun masih lagi sama, 2x. Maksudnya akan ada 2 putaran, 2 kitaran. Yang mengubah negatif ni dia akan mengubah arah. Kalau graf kat sini, okey, bukitnya ke atas, tapi bila negatif dia akan berada kat bawah. Okey, kalau kat sini ke bawah, so dia berada ke atas. Dia mengubah kedudukan bukit tu. Kalau kat sini atas, ni ke bawah. Itu adalah perubahan apabila melibatkan graf negatif di hadapan. Okey, bagaimana pula kalau graf mutlak? Okey, graf mutlak, cikgu tunjukkan dengan menggunakan contoh y sama dengan tan 2x. Okey, so tan 2x kita tengok amplitude dia 1. Okey, sebab tak ada nombor kat depan, 1. Kemudian tan 2x bermaksud ada 2 kali putaran lah. Okey, so 1 kali, 2 kali. Okey, sebab ni dia gunakan pi x 2 pi kan. Okey, so kat sini ni kat sini. Alright. Kemudian okey, ni adalah tan 2x. Okey, apa berlaku kalau y sama dengan tan 2x? Okey, so kalau awak tengok tan 2x, okey, cikgu lengkapkan dulu. Yang akan berlaku untuk graf tan, okey, graf tan ialah dia akan yang bahagian bawah, awak tahu kan nilai mutlak. Kalau nilai mutlak, semua nilai adalah positif. So, graf yang kat bawah ni tak akan ada. Dia akan semua akan dekat atas. Okey, so contoh ni semua ke atas. Yang bawah kat sini pun akan ke atas. Ni, yang sini pun sama ke atas. Ini pun sama ke atas. Yang bawah ni pun sama. Semua dia akan ke atas sebab dia akan jadi positif lebih besar daripada kosong. So, ini adalah perubahan kalau melibatkan graf tan. Okey, kat sini ada sedikit kesilapan. Okay, awak tengok sebab jawapan dia kata untuk pi hingga 2 pi. Bila pi hingga 2 pi bermaksud kawasan graf yang dia nak, kawasan kat sini tak perlu dilukis. Okay, kawasan kat sini tak perlu dilukis sebab dia nak pi hingga 2 pi. So kawasan jawapan akhir hanyalah di sini sahaja. Okay, so tolong betulkan ya. Okey, sebagai pengukuhan, cikgu tunjukkan contoh latihan kendiri 6.4. Okey, ini soalan 1. Ini buku teks awak muka surat 207. Okey, lakarkan graf bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, soalan A ialah y sama dengan 1 tolak 3 sin 2x. Okey, untuk negatif 90 darjah hinggalah 180 darjah. Okey, soalan ni cikgu ubah sedikit. Okey, sebab cikgu tukarkan yang nilai A ke depan. Jadi graf ni sama je macam y sama dengan negatif 3 sin 2x tambah 1. So nilai C1 ni cikgu bawa ke depan. Tu sahaja. Okey, so perkara pertama kita check amplitude dia. Amplitude dia ialah 3. Okey, so cikgu letakkan 3 sin 2x. Okey, sin 2x bermaksud ada 2 putaran. 1. Okey, ada 2 putaran. Okey, ada 2 putaran tapi kita tengok kat sini dia nak nilai graf tu antara negatif 90. So kat belakang ni pun ada graf dia juga. So cikgu tambah lagi 1 putaran ke belakang. Okey. Okey, kemudian macam biasa cikgu akan lengkapkan dulu 360, 180. Okey, so maksudnya kat tengah-tengah ni antara 0 hingga 180 ialah 90 dan kat sini ialah 270. Okey, satu selang ni 90. So kat belakang ni kat sini ialah negatif 90 dan yang kat belakang ni ialah negatif 180 lah. Okey, next dia kata tambah 1. Tambah 1. Okey. Okey, sekejap, sorry. Dia kata negatif kan? Ni graf negatif dia akan terbalik. Betul. Kalau kat sini
ke atas, maksudnya cikgu tukarkan jadi warna biru ni, graf ni akan jadi ke bawah. So dia terbalik. Semua cikgu terbalikkan dia sebab dia ada simbol negatif kat sini. Okey, kemudian awak tengok dia nak ni graf ni antara negatif 90 hingga 180. So kat sini je dia nak graf warna biru ni kat sini antara negatif 90 hingga 180. So sekarang ni cikgu dah siap, yang warna biru ni cikgu dah siap, cikgu dah lukiskan untuk yang ni. Negatif 3 sin 2x. Okey, kemudian kita tengok ada tambah 1 kat belakang. Okay, so tambah 1 maksudnya graf tu akan bergerak ke atas lah. Okay, so cikgu ubah je. So kalau kat sini, kalau tengok kat sini ni kosong, dia akan naik ke atas 1. Okay, betul. So kalau kat sini, okay, kalau puncak ni 3, so dia akan naik 1 ke atas. Sama je. So semua tu akan naik 1. Okay, cikgu akan naik ke atas sebab translasi dia ialah 1. Okay, so 3 dia akan tukarkan jadi 4. Okay, kosong. Tambah 1 dia akan jadi, 1. Negatif 3 dia jadi negatif 2. Sebab semua graf ni dia akan bertambah 1. Okey, bagaimana pula kalau fx sama dengan negatif nilai mutlak tan 2x tambah 1. Okey, so amplitude dia ialah 1. Tan 2x. Tan 2x maksudnya akan ada 2 putaran. Okey, 2 kitaran graf tan. Okey, tapi ada, ni mula, kita akan buat satu persatu. Mula-mula ada nilai mutlak. Nilai mutlak maksudnya semua graf tu akan ke atas lah. Yang bawah ni semua ke atas. Kemudian bila semua graf ni dah ke atas, ada pula nilai negatif. Maksudnya tadi mutlak semua ke atas. Tapi bila ada negatif, semua kita terbalikkan. Semua akan turun ke bawah. Okey, so cikgu lupa nak letak ni. Okey, semua akan turun ke bawah. So, semua akan ke bawah. So, daripada atas ni semua akan ke bawah. Cikgu lengkapkan dengan warna biru. Okey, dah settle yang ini. Warna biru ni adalah untuk yang ini. Kemudian tambah 1. Okey, cikgu tutup antara pi hingga 2 pi sebab graf hanya nak kosong hingga pi. Okey, tambah 1 bermaksud daripada kosong kat sini dia akan bergerak ke atas sebanyak 1 kan. So, gerak ke sebanyak 1. Semua ni puncak dia akan bergerak ke arah 1. So, ni graf bentuk dia. Okey, so semua kosong akan gerak ke atas. Dia akan naik, semua graf ni akan naik ke atas. Dan graf ni dipanjangkanlah sebenarnya sebab graf tan ni kita tak ada nilai had dia kan. Dia akan infinity. Okey, ini adalah soalan, masih lagi latihan Kediri 6.4 tapi soalan 2. Okey, so dia kata nyatakan fungsi yang diwakili bagi setiap graf berikut. Okey, untuk soalan A. Okey, soalan A kita kenal dulu ni graf apa ni? Okey, so graf yang macam ni, inilah graf tan. Okey, kemudian tengok ada berapa pusingan dalam graf ni. So ni hanya ada satu pusingan je lah kan. Satu, kemudian dua, satu pusingan graf sahajalah sebab ada 3 garis ni. So x je. Okey, kalau ada 2 pusingan, so 2x. Tapi sebab ada 1, so x sahaja. Okey, kemudian kita tengok amplitude dia. Okey, jangan salah sangkalah. 3 ni bukan amplitude dia. Okey, ni bukan amplitude. Amplitude dia ialah masih lagi sama, iaitu 1. Sebab 3 ni sebenarnya adalah perubahan graf asal-asal daripada kosong. Sebab graf tan mesti start daripada kosong kan. So kosong, so dia akan naik ke atas lah. Okey, tidak akan bertembung dengan asymptot ni. Okey, so 3 ni bukan amplitude dia. 3 ni ialah pergerakan graf daripada kosong kepada 3. So that's why kita akan letakkan tambah 3. Okey, untuk B, macam biasa kenal dulu ni graf apa ni. Okey, kalau awak tengok graf ni, graf ni ialah graf cos kan. Okey, so letak dulu graf cos. Okey, so kenal pasti ada berapa kitaran, ada berapa pusingan untuk graf ini. Okey, so ini ada 1, ada 2, ada 3. So ada 3 pusingan, so ini 3x. Okey, so kenal pasti dahulu awak kata apa? Amplitude graf pula. Okey, amplitude kalau tengok kat sini, kalau tengok kat sini ada 1 ni bukan amplitude dia. Sebab tengok kalau 1 amplitude kat bawah mesti negatif 1, tapi kat bawah ialah negatif 3. So amplitude dia kita kira tinggi graf ni ada berapa? 1, 2, 3, 4.
So maksudnya 4 tinggi graf ni. So 4 kita akan bahagikan dengan 2 sebab satu bahagian adalah positif, satu bahagian negatif. So 2. So amplitude dia ialah 2. Okay, kemudian kalau amplitude 2, awak tengok. So sepatutnya maksimum dia ialah 2, tapi maksimum dia ialah 1. So maksudnya translasi graf ni ialah tolak 1. Okey, ini soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia kata diberi fx ialah A sin Bs tambah C untuk x di antara 0 hingga 360 darjah. Okey, amplitude graf itu ialah 3. Okey, kala ialah 90 dan nilai minimum bagi fx ialah negatif 2. Okey, so nilai amplitude graf ialah 3. So kalau kita tahu amplitude graf ialah 3 bermaksud A sama dengan 3 lah sebab A kat depan kan. A sama dengan 3. Okey, kemudian kala ialah 90. So kala kat sini ialah kita akan refer kepada nilai B. So nilai B sama dengan 4 lah. Okey, sebab 90 darjah kan. 90 darjah maksudnya antara 0 hingga 360 ada 4 kali 90 darjah. Okey, so B sama dengan 4. Okey, ataupun 360 bahagikan dengan 90 darjah. Okey, awak akan dapat 4 lah kala dia. Okey, kemudian C. Okey, C kita akan refer kepada nilai minimum. Okey, so kalau awak tengok nilai minimum sepatutnya ialah negatif 3 sebab amplitude dia ialah 3, so nilai minimum negatif 3. Tapi dia kata kat sini nilai minimum ialah negatif 2. So daripada negatif 3 dia akan bergerak kepada negatif 2. Ini bermaksud nilai C ialah 1. Maksudnya asal negatif 3 dia berubah kepada negatif 2 kerana terdapat perubahan positif 1. Dia bergerak ke atas sebanyak 1. Okey, kemudian dia suruh kita lakarkan graf fungsi ini. Okey, so lakarkan graf fungsi ini. Okay, kita akan tengok kepada okey, ni graf sin. Okey, ni dulu. Apa kata imaginekan dulu graf asal sin macam mana. Okey, nilai B kita tengok berapa pusingan untuk untuk graf ini. Okey, B ialah 4 kan. Okey, so amplitude ialah 3 iaitu kita refer nilai A, kemudian ada 4 pusingan. Okey, so 1 2 3 4. Okey, so ada 4 graf, ada 4 kali kitaran. Okey, kemudian dia kata C tambah 1. So dia bergerak ke atas banyak 1. Okey, graf cikgu ni ada salah sikit sebab sepatutnya dia mesti start daripada kat sini. Okey, itu tolong betulkan kat sini je sikit. Okey, dia mesti start kat sini Okey, so asal tadi ialah negatif 3. Kan dia ada 3, amplitude dia 3 dan juga minimum dia negatif 3, tapi sebab ada C tambah 1, so kat sini dia akan berubah kat sini. Nilai minimum dia dah berubah kepada negatif 2, mana yang atas ni 3 dah tambah jadi 4 lah. Sebab dia ada perubahan sebanyak positif 1. Okey, ini soalan yang keempat. Okey, dia suruh salin dan lengkapkan jadual berikut. Okey, so untuk soalan yang pertama, Y sama dengan 3/2 sin 3X. Okey, so kita tengok amplitude dia. Amplitude dia ialah 3/2. Kita ambil nilai kat depan. Okey, bilangan kitaran kala dia ialah 3. Okey, translasi dia ialah kosong. Tak adalah translasi. Okey, so kita nak lakarkan graf. Okey, amplitude dulu 3/2. Ini pun negatif 3/2. Okey, kemudian bilangan kitaran ataupun kala ada 3. Maksudnya graf sin akan berulang sebanyak 3 kali. So 1, 2, 3. Okey, dah berulang sebanyak 3 kali. Okey, kemudian tak ada translasi kan. Maksudnya tak akan ada pergerakan ke atas atau ke bawah. Terus labelkan paling hujung 2 pi. Okey, tengah-tengah pi. Okey, pi/2 dan juga 3 pi/2. Okey, tapi kenapa cikgu padam yang belakang? Sebab dia suruh lakaran graf tu antara 0 hingga pi sahaja. So dia nak graf yang ini sahaja. So cikgu padamkan yang bahagian belakang. Okey, kemudian kalau untuk Y nilai mutlak. Nilai mutlak tan 2x tambah 1. Okey, so amplitude dia tak adalah. Tan tak ada amplitude. Okey, kemudian bilangan kitaran atau kala kau tahu. Okey, kat sini tengok betul ni ada 2. Okey, sebab ada 2. Okey, kita letak apa? Kita letak dulu 2. Kemudian translasi kita akan ada tambah 1. Okey, translasi tambah 1. Okey, kemudian kita letakkan amplitude dia 1 lah sebab kat sini tak ada kan.
Okey, 1, negatif 1. Okey, ada dua kita dua kitaran. So, 1 ada 2. 2 kitaran untuk tan. Okey, kemudian nilai mutlak. Ni nilai tan 2x. Okey, buat nilai mutlak maksudnya semua tu kita akan ubah ke arah ke atas. Kan, betul? Ni kenapa salah ni? Kenapa? Sebab kalau tengok kat sini, tadi kita cakap 2. Tapi sebenarnya bukan 2. Ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, lepas tu untuk tan kan dia ada perubahan, dia ada apa? 2 kat sini kan. Okey. So, cikgu padamkan dulu 0 hingga cikgu nak 0 hingga pi sahaja. Okey, so ingat yang last kali translasi perubahan dia. Okey, so semuanya kita bawa ke atas sebagai nilai sebab dia ada nilai mutlak. Okey, seterusnya latihan kendiri 6.5 soalan 1. Okey, dengan menggunakan skala yang bersesuaian, dia suruh kita lukis graf yang berikut untuk y sama dengan 1/2 sin 2x. Okey, cikgu dah letakkan amplitude dia ialah 1/2. Okey, ni ialah graf sin dengan 2 kali pusingan. Okey, so 1. Okey, ada 2 kali pusingan. Okey, cikgu labelkan sudut dia sebab dia menggunakan sudut dalam darjah. Okey, so cikgu labelkan semua sudut dia. Okey, kemudian ada perubahan tak untuk translasi? Tak ada kan? Jadi so grafnya kekal macam ni sahaja. Tak ada perubahan ke atas ataupun ke bawah. Kita nak soalan kedua. Y sama dengan 2 tolak cos X. Okay, cikgu ubah soalan ni. Negatif cos X cikgu bawa ke depan tambah 2. Sebab tambah 2 ni sebenarnya adalah translasi nilai C. Sebab biasa kita belajar soal bentuk dia ialah A cos BX tambah C. So, C cikgu pindahkan daripada depan ke belakang. Dia adalah benda yang sama je lah. Okay, so kita tengok kat sini ada nilai, ada amplitude dia. So, amplitude dia kat sini adalah 1. Okay, so 1. So, cikgu labelkan sebagai 1. Okay, ini adalah cos X. Okay, cos X 1 kali pusingan sahaja. Okay, tapi dia cakap kat sini adalah negatif. Bila negatif maksudnya dia akan songsang. Dia akan, bukan songsang lah, dia macam akan terbalik kan daripada atas. Yang atas ni dia akan turun ke bawah. Yang bawah dia akan naik ke atas. Sebab dia negatif kat sini. Okay, so cikgu pusingkan dia. Cikgu pusing graf tu tadi. Cikgu pusing sebab dia negatif. Kemudian dia tambah 2. Bila tambah 2 maksud graf ni akan bergerak ke atas sebanyak 2 unit. Alright, so dia dah naik tadi daripada sini dia naik 1, 2. So graf ni dah naik 2 unit. Okey, untuk soalan kedua, y sama dengan negatif tan 2x tambah 1. Okay, cikgu tak perlu nak ubah lagi sebab C dah letak kat belakang. Okay, macam biasa kalau untuk tan, amplitude dia, okay, dia tak ada amplitude sebenarnya tapi kita akan letak 1 lah yang normalnya. Okay, kemudian kita buat dulu tan 2x bermaksud ada 2 kali graf tan. 2 kitaran, 2 pusingan graf tan. Okay, tapi ada simbol negatif di sini. Okay, bermaksud kita kena terbalikkan dia. So, cikgu terbalik. Okay, cikgu letak sudut, lupa pula. Okay, kemudian cikgu kena terbalikkan dia ni. Okay, ni tadi ke atas gitu. Sekarang dah terbalikkan dia. Okay, so tadi ni ke atas, cikgu dah pusingkan ke bawah. Okay, so semua pun sama. Ni pun tadi ke bawah kan, cikgu tahu naikkan ke atas. Okay, tambah 1 bermaksud pergerakan dia akan ada sebanyak 1 unit ke atas. So, kalau kat sini, okay, awak tengok ni persilangan dia semua dekat kosong, dia semua akan naik ke atas. Semua akan naik ke atas. Nampak tak? Dia punya apa orang kata, perubahan daripada positif ke negatif tu dah berada pada koordinat y sama dengan 1. Okay, kita tengok soalan B. Okay, soalan B, cikgu ambil contoh soalan 2 dan 3. Soalan B, y sama dengan negatif 3 sin x tambah 2. Soalan ni berbeza ni je. Tadi dia menggunakan unit sudut, darjah. Sekarang dia menggunakan radian. Okay, so negatif 3. So, amplitude dia ialah, cikgu letak dulu 3 dan negatif 3. Sin x bermaksud hanya ada 1 sahaja kitaran x. Okay, tapi ada simbol negatif kat sini.
Bila ada simbol negatif bermaksud graf tu akan pusing. Okey, so cikgu letakkan dulu sudut. Okey, ada sedikit kesalahan kat sini. Tak boleh tulis 180, tak boleh tulis 60. Ni tak boleh lah ya. Sebab kita akan gunakan sini ialah pi. Ini ialah pi per 2. Okey, manakala kat sini ialah 3 pi per 4. Alah, tulisan cantik ya. Okey, so lepas tu dia ada simbol negatif. Ada simbol negatif maksudnya kita kena pusingkan graf ni. Okey, pusingkan graf tu, dia dah jadi terbalik macam ni. Tadi ke atas kan? Dah jadi terbalik. Okey, kemudian ada tambah 2. Tambah 2 bermaksud graf ni daripada sini dia akan naik ke. Okey, so kat sini tengok. Dia gerak. Okey, so tadi kosong tambah 2. Dia akan naik ke 2 lah. Kat sini tadi negatif 3 tambah 2 dah jadi negatif 1. Tadi kat sini ialah 3. Asal dia 3 tambah 2 dah jadi 5. Sini kosong tambah 2 dah jadi 2. Cikgu tak letakkan 2 tapi nilai dia kat sini ialah 2. Okey, yang ketiga y sama dengan nilai mutlak tan 2x tolak 1. Okey, so kita lukiskan dulu amplitude dia 1, tuliskan. Okey, kemudian tan 2x bermaksud ada 2 kitaran x, graf tan ni ada 2 kitaran. Okey, tapi dia ada nilai mutlak. Bila ada nilai mutlak bermaksud yang negatif ni semua akan jadi positif. Okey, so cikgu letakkan dulu dia punya sudut. Okey, kemudian ingat tadi cikgu cakap semua akan jadi positif, akan naik ke atas. Okey, so yang bawah tadi akan naik ke atas. Ni pun 2 yang kat bawah pun akan naik ke atas. Okey, so ini untuk nilai mutlak tan 2x. Tolak 1. Tolak 1 bermaksud graf ni akan bergerak 1 unit ke bawah. So daripada kosong tadi semua akan bergerak ke bawah ke arah negatif 1. Okey, inilah soalan yang kedua. Dia suruh awak lakarkan graf fungsi y sama dengan negatif 2 sin 2x tambah 1. Okey, so macam biasa tengok amplitude dahulu. Okey, amplitude dia ialah sepatutnya 2 lah. Okey, tak apa. Kita buat dulu sin 2x bermaksud graf sin tu ada 2 kali. Nanti kita ubah amplitude dia. Okey, ada 2 kali. Okey, kemudian kita tengok graf ni nilai mutlak. Bila nilai mutlak maksudnya yang bawah ni, okey, 2 lengkung kat bawah ni dia akan berada di atas. Okey, cikgu dah ubah 2 berada kat atas. Okey, kemudian kita ada negatif 2. Okey, kita buat negatif dulu. Negatif bermaksud dia semua ni dah ada kat atas. Dah negatif dia akan semua pula terbalik. Dia ada kat bawah. Tapi ingat kat sini ada negatif 2. Negatif 2 maksud graf tu dipanjangkan. 2. Kan? Amplitude dia dah berubah kepada negatif 2. Okey, tu dah habis 1. Okey. Dia gerak ke atas tambah pula 1. So dah amplitude jadi 2, naik balik ke atas tambah 1. So lukisan cikgu ni cikgu dah buat step by step. Okey, cikgu dah padamkan yang tak berkenaan. So ini adalah jawapan akhir dia. Okey, seterusnya adalah soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga dia kata pada paksi yang sama, dia suruh kita lukiskan graf fungsi y sama dengan 3 per 2 cos 3x dan juga y sama dengan x per pi tambah 1. Okey, so kita lukis dulu graf yang pertama, y sama dengan 3 per 2 cos 3x. Okey, tengok amplitude dia dulu. Amplitude dia ialah 3 per 2. So 3 per 2 tu samalah juga dengan 1 per 2. So dia ada kat tengah-tengah ni lah. Okey, so cikgu letakkan 3 per 2 dan juga negatif 3 per 2. Okey, kemudian dia kata cos 3x. Cos 3x, graf cos ni bermaksud akan berulang sebanyak 3 kali pusingan ataupun 3 kitaran. So 1, 2, 3. Alright, then ada ni tak ada C. Tak ada C maksudnya tak ada perubahan translasi ke atas atau ke bawah. Tapi tolong alert, soalan ni kata, ni soalan dia kata, okey, warna merah lah. Kosong, dia suruh kita lakarkan graf ni kosong hingga pi per 2 sahaja. Okey, kat mana graf kosong hingga pi per 2? Labelkan dulu. So ni 2 pi. Okey, pi.
pi per 2 dan juga 3 pi per 2. Okey, kemudian dia kata sebab dia nak kosong hingga pi per 2 sahaja, so cikgu padam yang lain. Cikgu lukis, cikgu tinggalkan bahagian ni sahaja. Kosong hingga pi per 2. Okey, kemudian yang kedua dia suruh kita lukiskan, lukiskan graf yang kedua y sama dengan y sama dengan x per pi tambah 1. Graf ni bukan graf trigonometri, bukan graf tak ada sin, tak ada cos, tak ada tan. So cikgu akan buat satu jadual. Okey, so cikgu dah letakkan siap-siap. Nilai x yang cikgu nak ialah x sama dengan kosong, itu di sini, dan juga x sama dengan pi per 2 kat sini lah, sebab ada dua titik je ni, kosong hingga dengan pi per 2. Okey, so y bila cikgu gantikan nilai x sama dengan kosong dalam persamaan dia, so kosong bahagi pi kosong tambah 1, so y sama dengan 1. Okey, y sama dengan x sama dengan pi per 2. So pi per 2 bahagi dengan pi bermaksud 1 per 2. 1 per 2 tambah dengan 1 ialah 1 per 2 ataupun 3 per 2. Okey, so kita nak check sebab soalan, kalau kita baca soalan dia kata nyatakan bilangan penyelesaian untuk untuk 3 cos 3x sama dengan 2x per pi tambah 2. Okey, kita kena double check lah betul ke persamaan ini akan membentuk dua graf yang asal tadi. Okey, so ni cikgu dah gariskan dulu ya. Cikgu labelkan x kosong dengan x sama dengan 3 per 2 ni dah dapat satu garis lurus. Okey, so double check dulu betul ke. Okey, so ni 3 cos 3x sama dengan 2x per pi tambah 2. Okey, so kat sini boleh faktorkan dulu. Okey, cikgu faktorkan, cikgu keluarkan 2. So tinggallah x per pi tambah 1. So maksudnya dah sama dengan persamaan yang ini, yang belakang ni. Okey, so yang 2 kat ni cikgu pindahkan ke hadapan. So 3 per 2 cos 3x dah sama dengan persamaan yang kat depan. So betul lah. Maksudnya ini adalah persamaan yang pertama, graf yang berwarna biru. Dan yang ini ialah persamaan kedua, graf garis lurus yang sama yang kita dah lukis pada paksi yang sama. Sebab soalan cakap nyatakan bilangan penyelesaian, maksud kita kena cari titik persilangan antara kedua-dua graf. So titik persilangan dia hanya ada satu sahaja di sini. So maksudnya jawapan dia ialah satu bilangan penyelesaian untuk soalan ini. Okey, ni soalan yang terakhir, soalan keempat. Dia kata nyatakan, tentukan bilangan penyelesaian bagi x tolak 2 pi nilai mutlak cos 2x sama dengan kosong. Okey, untuk kosong x antara kosong hingga pi. Okey, so kalau tak graf kat sini, ni graf bentuk apa pula ni? Sebenarnya ini ialah dua graf yang digabungkan. Jadi kita kena pisahkan dahululah graf ni. Okey, so kaedah pertama nak pisahkan dia, cikgu pindahkan dulu tolak 2 pi nilai mutlak cos 2x ni ke belakang. Okey, kemudian macam mana nak pindahkan lagi? Okey, cikgu pindahkan x 2 pi ni ke depan. So x sama dengan 2 pi. Okey, yang kat belakang hanya tinggal nilai mutlak cos 2x. So maksudnya sekarang ni graf ni dah ada dua graf yang berbeza. Graf yang pertama y sama dengan yang belakang ni, y sama dengan nilai mutlak cos 2x. Dan graf yang kedua ialah y sama dengan x per 2 pi. Okey, so kita buat dulu graf yang pertama lah. Nilai pertama cos 2x. Okey, amplitude dia ialah 1. Cos 2x bermaksud ada 2 kali pusingan untuk cos. Okey, ni satu yang kedua. Okey. Tapi awak tengok dia ada nilai mutlak. Bila ada nilai mutlak, maksud graf tu akan berpusing ke atas. Yang bawah yang ke atas. So ini cikgu dah pusingkan. Kita tengok yang ni pula kita akan pusingkan dia ke atas. Okey, next barulah kita letakkan, ni 2 pi, tengah-tengah yang kedua pi. Separuh pertama ialah pi per 2, separuh bahagian kedua ialah 3 pi per 2. Okey, next. Okey, tapi awak tengok graf ni dia kata dia nak antara kosong hingga pi sahaja. So cikgu keluarkan yang tidak berkenaan tu lah. So cikgu akan ambil kosong hingga pi sahaja. Okey, untuk graf yang kedua, y sama dengan x per 2 pi. Okey, cikgu akan buat jadual lah. Okey, x, cikgu ambil nilai x kosong dan juga pi. Sebab cikgu akan ambil nilai yang depan dengan yang belakang. Okey, so bila cikgu gantikan kosong dalam nilai ni, kosong bahagi 2 pi, cikgu akan dapat kosong. Okey, yang ni pula kalau pi
Cikgu gantikan dalam X ni dengan pi. Pi bahagi 2 pi. So, maksudnya ada setengah lah. Pi potong kan. Okay. So, setengah. So, cikgu plot dulu titik yang pertama. X kosong, Y kosong kat sini. Okay. Apabila nilai X sama dengan pi, nilai dia ialah 1/2 kat tengah-tengah. Okay. Cikgu gariskan. Ada berapa titik ada berapa bilangan penyelesaian. Okay, kita tengok ada berapa banyak bilangan persilangan antara dua graf ni. So, lihat betul-betul. Okay, so kat sini ada 1, 2, 3, 4. So, ada berapa ni? Ada 4 bilangan penyelesaian. Okey, itu sahaja untuk topik subtopik 6.3 iaitu graf yang melibatkan sin, cos dan juga tan. Okey, jangan lupa jawab latihan. Okey, Assalamualaikum.